Kafi. Kah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Kita mulakan tahsinul Quran pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baik, InsyaAllah kita sambung Kita sambung Suratul Kahfi. Tuan-tuan perempuan boleh buka muka surat 293. Sambungan kupasan kita pada malam ini iaitu Surah Al-Kahfi. Kita masih lagi di dalam ayat yang kedua. Masih lagi dalam ayat yang kedua Suratul Kahfi. Kalau tak silap saya, kita berhenti pada qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Berhenti pada min ladun. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada wa yubashshiral mu'minin. InsyaAllah. Okey, kita baca balik sepintas lalu daripada ayat yang pertama. Okey, boleh sama-sama ikut bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. قيما لينذر بأسا شديدا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Okey, baik, good. Ayat yang kedua, semak pada ayat yang kedua, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Okey, kita sambung wa yubashshiral mu'minin. Okey, wa berbaris atas dalam keadaan nipis. Wa, okey, tak ada masalah. Jangan ada yang membaca dengan wa, wa. Okey, min ladun huwa okey, berbalik pada baris, iaitu apabila berbaris atas, kedua-dua rahang berpisah, bukakan mulut. Bukan wa. Okey, kita tidak mahu kata apa, sebutan, contoh sebutan yang kita biasa kan, contoh ataupun bunyi al-Melayu, contoh wa min ladun huwa bukan salah, tetapi kurang tepat. Yang lebih tepat ialah tidak boleh membuka terlalu besar, buka sedikit sahaja. Contoh bunyinya min ladun huwa, cuba huwa, good. Kalau ada berbunyi lagi huwa, boleh, tetapi kurang manis, faham tak? Kurang manis sebutannya, dia masih lagi guna logat Melayu. Min ladun huwa yubashshiral mu'minin wa okey, cantikkan lagi. Min ladun huwa, 1 2 3, min ladun huwa, good. Huwa yubashshir, yu berbaris hadapan, berbaris dhammah yu, maka bibir muncung. Wa yu, wa nipis, kemudian yu muncung. Wa yu, cuba wa yu. Okey, kemudian masuk pada ba, wa yubashshi, cuba wa yubashshi. Okey, ba nipis, ba masuk ke dalam shin berbaris bawah. Tekankan kerana ada sabdu, ada sabdu di situ, ada syaddah, dan shin berbaris bawah, jangan tertebal, nipis. Cuba she, macam sebutan English S-H-E, she, he or she, kan? She, lelaki apa? Perempuan, dia perempuan, she, kan? So sebutannya sama, she, baris bawah. Wa yubashshi, 1 2 3. Okey, jangan ada yang wa yubashshi, dia menebalkan she, seolah-olah muncung she ke she,
Mudah kata kita berbalik pada sebutan, iaitu apabila berbaris bawah seolah-olah macam ada senyum ataupun rahang bawah jatuh. Shi, cuba shi, bi, mi. Okey, semuanya berbaris bawah. Okey. Wa yubashshira, kemudian masuk ke dalam ra baris atas. Selepas shi tersebut, iaitu ra berbaris atas, maka tebal, tetapi tidak boleh muncung. Sebab apa? Ra berbaris atas, bukan berbaris dhammah. Kita dah sentuh ataupun kita dah bincang bulan lepas, yang mana ingatkan balik, setiap huruf yang tidak berbaris hadapan, tidak berbaris dhammah, maka tidak boleh muncung walaupun dia huruf tebal. Jangan biasakan, kalau jumpa je huruf tebal, qa, sa, ta, za, ra, automatik kan, automatik kita nak terus nak muncung. Jangan, salah ya. Sebab apa? Dia tidak berbaris dhammah. Hanya berbaris dhammah, berbaris hadapan, berbaris dhammah saja boleh muncung. Okey, jaga keadaan tu. Okey. Wa yubashshira, 1 2 3. Wa yubashshira, shira, shira. Okey, selesai. Kemudian masuk dalam ra mati. Masuk ke dalam lam mati. Alif lam kan? Ral, r, o, l. Wa yubashshiral, 1 2 3. Okey, jangan ada yang bunyi begini. Kalau bunyi begini nipis. Wa yubashshiral, ral nipis, ataupun dia bunyi ral tetapi nipis. Wa yubashshiral, ral, dengar, ral nipis, tebalnya ral, ra. Wa yubashshiral, ralmu. Okey, cuba sekali lagi, dengar. Wa yubashshiral mu, 1 2 3. Wa yubashshiral, shiralmu. Okey, tebalkan ra tuan-tuan. Shira, shiri. Mari bawah, shiri. Mari depan, shiru. Okey, baris atas, shira. Okey, matikan lam, shiral. Wa yubashshiral mu, wa yubashshiral mu'minin. Okey, bagus. Itu keadaan ra tebal dan matikan di dalam lam. Dan satu lagi, jangan terkolkolahkan. Ini jaranglah yang kita dah belajar, kita jarang buat. Cuma ada kesalahan yang dibuat ialah wa yubashshiral mu. Ini kesilapan yang apa nama ni, budak tak sekolah lah contoh kan, ataupun mengaji tak habis. Jadi yang mana dia kolkolahkan lam, syiral mu, salah. Lam di situ bersifat ataupun keadaannya ialah izhar, jelaskan sahaja, jangan heritkan, jangan lantunkan. Wa yubashshiral, apabila menyebut ral, keadaan lidah menekan pada lam, jangan tarik lagi. Syiral mu. Apabila menyebut mim, baris depan selepasnya baru muncul. Keadaan ketika menyebut ral, lidah tekankan sahaja pada lam. Wa yubashshiral mu, 1 2 3. Wa yubashshiral mu, cantik. Kalau sesiapa yang menyebut atau menekankan lam pada ral tersebut dalam keadaan sekejap,
kemungkinan akan apa nama ni, akan bukan merosakkan, mungkin agak sedikit bunyinya lari daripada sebutan yang asal. Contoh, wa yubashshiral. Okey, jadi di situ perlulah ditekankan dengan baik. Wa yubashshiral mu'minin. 1 2 3. Okey, bagus. Dengar dalam ramai ini bacaan bagus. Baik. Wa yubashshiral mu'minin. Okey, mu'minin, mu berbaris depan, mim berbaris depan, mu, kemudian matikan dengan hamzah. Jangan ada yang meleretkan hamzah. Mi, jangan. Mu satu, mi. Mi. Mu'minin gitu. Okey? Mu'minin. Kemudian selepasnya mim baris bawah, nun baris bawah, mini. Okey, tak ada masalah. Apabila kita lihat tiada kupasan ataupun tiada masalah besar, kita teruskan. Mini, ni berbaris bawah dan matinya situ ya mad asli. Kemudian na, mini, na, nalladhi masuk ke dalam lam berbaris atas dan syaddah sabdu. Nalladzina, okey, jaga iaitu pada zal kecil. Wa yubashshiral mu'minina alladzina. 1 2 3. Wa yubashshiral mu'minina alladzina. Wa yubashshiral mu'minina alladzina. Good. Okey, alladzina. Okey, tak ada masalah. Kita dah pernah jumpa alladzi. Kemudian ya'maluna, ya berbaris atas nipis ya, jangan ya. Alladzina ya'malu, kurang tepat ya. Siapa yang baca alladzina ya, dia menebalkan ya ke ya nipis. Okey, nalladzina ya'maluna. Cuba 1 2 3. Alladzina ya'maluna. Alladzina ya'maluna. Alladzina ya'maluna. Good. Okey, ya nipis masuk ke dalam ain mati ya. Ya, ingat jangan kita melebihkan ain mati sampai ke hidung. Ya. Apabila sampai ke hidung, maka sebutannya kurang tepat. Okey, kurang tepat. Boleh dikategorikan salah juga. Kita ambil kurang tepat sebab ain bukan di hidung, ain di kerongkong, maka tekankannya di kerongkong. Okey, ya. Okey, kemudian ya'maluna, masukkan ke dalam sad, alif lam sad. Okey, di sini jangan ada yang baca ya'maluna nal-sa. Okey, sebab apa? Sebab di situ alif lam sad ianya dikategorikan alif lam syamsiyah. Ini dia punya panggilan dia. Kita ada dua keadaan, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Huruf-huruf, ada huruf-huruf yang dipanggil alif lam qamariyah, ada huruf-huruf yang dipanggil alif lam syamsiyah. Jadi sad tergolong dalam alif lam syamsiyah. Okey, baik. Apabila dibaca dengan alladzina ya'maluna al-sa, salah. Perlu dimasukkan ke dalam sad. Alladzina ya'maluna as-salihati. Okey,
keadaan masuk tu na dinipiskan dulu. Sebab apa? Ramai yang tidak menjaga na, terus masuk ke sad, nak menjaga tebal sad, maka na pun tebal juga, jadi kurang tepat. Contoh, alladzina ya'malun nos, jadi no, bukan no, na. Cuba nipiskan dulu, na. Okey, sekarang masuk sad, Nas-salihah. Good. Okay. Kalau tak jaga secara auto akan tebal na juga. Contoh, alladzina ya'malun nos bukan nos. Dia tersilap pada na, walhal dia nipis. Kalau tak jaga dia akan jadi tebal, no, bukan no, na. Nels. Okey. Tuan-tuan, apabila menyebut huruf-huruf yang tebal ni, pada sebutan ataupun pada memasukkan huruf tersebut perlu dilebihkan sedikit supaya jelas. Jangan terlalu kata apa, cepat dan sedikit. Sebab apa? Kadang-kadang ada pembaca yang menyempatkan ataupun melajukan bacaan sampai sebutan-sebutan huruf yang mengandungi syaddah, huruf tebal yang mengandungi syaddah jadi kurang tepat ataupun kurang jelas. Contoh, alladzina ya'maluna nasa, seolah-olah berbunyi di situ tiada syaddah, kurang cantik syaddahnya, ataupun dia melajukan sebutan tersebut hingga kurang jelas masuknya, masuk sad dan juga ketebalan sad. Alladzina ya'maluna nasa, lebihkan alladzina ya'maluna nasa. Nampak? Kita bukan memanjangkan sad, faham tak? Kita bukan memanjangkan ataupun mengharokatkan sad, tak. Kita melebihkan ataupun menjelaskan sifat-sifat sad tersebut. Itu sebab nampak macam lama dekat sad, walhal bukan lama. Dia menjelaskan ketebalan dan juga sifat-sifat dia. Macam ada sifat tebal dan juga dia punya desiran tebal. Alladzina ya'maluna nas-salihah. 1, 2, 3. Alladzina ya'maluna alladzina ya'maluna salihati. 1, 2, 3. Alladzina ya'maluna salihati. Good. Nas-salihah. Okey, selesai sad. Selesai sad, berbaris atas 2 harakat, kemudian lam baris bawah, li. Okey, sebelum kepada li, di sini juga ada yang membuat jangan tertukarkan kepada sin. Alladzina ya'maluna naso. Ada orang sebut, ada orang baca begitu, dia sebut so tapi nipis. Alladzina ya'maluna naso, dia sebut so tapi sad menggunakan sin. Naso salah. Sebab apa? Dia tidak menggunakan makhraj sad. Maka tebalkan sad, gunakan tempat sad yang sebenar. Alladzina ya'maluna nasa. 1, angin dia kuat, 2, dia tebal. Okey, kemudian lihati. Okey, bahasa Melayu dia lihat. Lihatlah. Lihat, tuan-tuan, lihat. Tapi ha-nya nipis, ha-nya lembut. Lihat. Tuan-tuan, puan-puan, lihat. Lihat.
Tapi itu bukan makna dia. Bukan makna lihat sini, makna dia lihat bahasa Melayu tu bukan. Maksud saya ialah nak bagi tahu sebutan dia. Macam lihat. Okey. Cumanya ha di sini ialah hanya nipis, hanya pedas. Dipedaskan tuan-tuan. Salihat, lihat. Cuba. Good. Kalau ada yang terbunyi Saliha, liha, ada di kalangan lelaki. Kadang-kadang saya tak tahulah, mungkin dia punya angin faktor umur kot. Makin berumur makin kuat anginnya. Bukan kuat, makin tebal anginnya. Maka di situ agak sukar. Tidak mengapa. Benda ni perlu dicuba cuba praktis, amalkan. Keras macam mana pun kita kan, bukan kita lah ambil batu lah. Keras macam mana pun batu lama-lama dilembut juga kan tuan-tuan. Titik air kan, nitik air sikit lama-lama dia berlekuk juga batu tu walaupun keras. Ni kan pula kita manusia kan. Keras mana pun hati kita, keras mana pun lidah kita, kalau kita latih baca hari-hari, cuba hari-hari kan, cuba insya-Allah lembut nanti satu hari lidah kita. Cumanya ialah nak tak nak sahaja. Baik. Maka lembutkan ha tersebut. Alladzina ya'maluna as-salihati. 1, 2, 3. Alladzina ya'maluna as-salihati. Good. Salihati. Anna lahum ajran hasana. Anna, kita ada masalah besar di sini. Dipiskan saja, maksudnya bacaan anna la. Cantik kan? Tuan-tuan kalau nak guna al-Melayu nak guna logat Melayu, saya kalau tuan-tuan susah sangat, tak boleh lah Ustaz, Arab ni jadi saya susah nak baca Quran. Gunalah tuan-tuan, gunalah Melayu tu. Tapi saya tak sarankan. Saya sarankan cuba dapatkan walaupun kita susah. Sebab apa? Apabila orang yang susah nak dapatkan sesuatu kan, nak belajar tambah-tambah lagi, nak mendapatkan ilmu agama, ilmu Allah dalam belajar Quran ni, dia akan dapat 2 ganjaran. Tuan-tuan, dalam satu pahala ialah pahala usaha, kedua pahala susah. Sekarang ni tuan-tuan susah nak dapat apa yang ustaz kata. Contoh, guru-guru kata macam mana digalakkan, disarankan baca logat Arab. Susah nak dapat tu. Tapi hari-hari dengar, hari-hari cuba kan. Bila baca Quran, cuba pelatkan mulut kita, logatkan mulut kita nak dapat. Walaupun lebih-lebih dengar. Contoh dulu saya baca, nak dapatkan slang Arab ni, nak dapatkan logat Arab ni, awal-awal memang nampak ngada-ngada tu. Contoh, alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum, over kan, anna lahum ajran hasana. Memang awal-awal belajar begitu, perlu di-overkan, perlu dilebihkan, perlu mengada-ngadakan. Sebab apa? Nak dapatkan dia punya logat tu. Kalau sesuatu kita tak buat dengan awal, dilebihkan, dengan kalau kita nak terus dapat yang steady punya bacaan, memang susah. Sebab dalam pembelajaran awal-awal tiru satu, kedua lebihkan supaya apa? Benda tu melekat. Lama kelamaan tuan-tuan dah okey, dah dapat, insya-Allah automatik boleh biasakan dengan bacaan yang tak over, yang tak mengada-ngada. Sebab dulu awal-awal memang saya sendiri pun bukan dipaksalah, ditekankan dapatkan slang Arab, baca gaya Arab. Lepas tu memang awal-awal baca memang dengar tu macam nak penampar je kan. Sebab apa? Mengada sangat, over sangat Arab dia. Arab pun tak macam ni kan. Arab pun dilihat dia bacaan dia, logat dia. Tapi kita yang Melayu ni, sebab apa?
dalam pembelajaran dibenarkan tuan-tuan. Dibenarkan supaya apa? Disebabkan kita mengada-ngadakan, dilebih-lebihkan di awal belajar, insya-Allah lama kelamaan kita dapat logat tu, dapat sesuatu tu, dan akhirnya pertengahannya kita akan perlahan-lahan boleh kata pun buangkan mengada-ngada tu dan dapat kembali dalam bacaan yang sederhana. Awal-awal contoh, awal-awal memang begini bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kira kata apa? Dalam sangat kan? Terlalu Arab sangat, terlalu over sangat dia punya sengit dia. So jadi lama-lama dah cuba tuan-tuan, tuan-tuan kena nak tak nak kena buat supaya apa? Dapat dia punya air jalan tu, air lagu tu, air sebutan tu. Dah dapat nanti insya-Allah tuan-tuan sendiri akan slow cool down, buangkan mengada-ngada, lebih-lebih over tu akan dapat yang steady. Contoh yang dah biasa, Bismillahirrahmanirrahim, pertengahan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kan? Tak nampak lebih-lebih sangat. Kalau tak buat langsung, contoh kita terbiasa dengan percakapan kita harian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kan? Betul, tajwid betul, sebutan betul, masya-Allah bagus, tapi bunyi Al-Melayu. Okey. So jadi kat situ tuan-tuan pilihlah ya. Tapi saya punya galakan, dorongan dan saranan cuba dapat overkan mengada-ngadakan dalam bacaan belajar kita. Dalam pembelajaran kita tak apa, dibenarkan. Supaya apa? Kita nak dapat bunyi lidah Arab tu. Faham tak? Okey. Dan kalau kita nak kaitkan kenapa kita perlu baca dengan sebab apa kita digalakkan, sebab apa disarankan, kerana kita lihat kerana junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang Arab dan Quran diturunkan di kalangan orang Arab. So kat situ kita disarankan mengambil bagaimana Quran diturunkan, bagaimana Quran dibacakan, slang apa. Contoh kalau Quran turun ke India, kita pakat kena tiru India tuan-tuan. Kan? Saya tak tahu slang India macam mana. Slang Bollywood sikit kan. Tapi nak kata Quran diturunkan di kalangan atau di tanah Arab. So jadi contoh kalau Quran turun contoh kalau Quran turun di tanah Melayu tuan-tuan, pakat semua syekh-syekh kena buat lahjah Melayu. Cumanya sekarang Quran turun ke Nabi SAW dan Nabi di kalangan orang Arab. So kita disarankan melihat ataupun mengambil bacaan bagaimana orang Arab, slang, gaya Arab. Bukan tiru bacaan Arab-Arab yang bacaan tak bagus tu. Contoh ada juga di kalangan orang Arab yang tak jaga tajwid, bacaannya pun ada yang kata apa kurang baik, ada. So di sini saranannya ialah gaya bacaan ataupun lahjah tu, slang Arab tu kita perlu ambil. Okey, baik. Ini berkenaan agak panjang yang mana saranan untuk kita dapatkan
slang Arab. Baik. Okey, kita cuba habiskan ayat ni, ya. Habiskan ayat ni dengan sempurna. Anna lahum. Okey, a nipis, na nipis, la nipis, hum ha hu bari. Cuba. Anna lahum. 1 2 3. Anna lahum. Okay, good. Contoh, kalau kita kembali pada Al-Malayul, anna lahum, na lahum. Okay, kurang cantik tuan-tuan. So buang, ambil ataupun cuba dapatkan. Anna lahum ajran hasana. 1 2 3. Anna lahum. Okey, lahum a, lahum a, hukum dia izhar, jelaskan. Hum a, hum, rapatkan betul-betul, tutupkan mim betul dengan sempurna. Apabila bacaan yang tidak menutupkan mim mati dengan sempurna, maka tak cukup jelas. Di situ boleh berlaku kesilapan kecil. Anna lahum a, hum a, rapatkan hum satu, kemudian baru pergi sebut a. Anna lahum ajra. Okey, kemudian okey, ajran, a nipis masuk ke dalam jim. Jim di tengah-tengah. Apabila di tengah-tengah ialah qalqalah surah ataupun qalqalah sederhana, lantunan sederhana. Ajra, jangan sampai begini bunyinya. Anna lahum aj tebal. Ajra, 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 salah. Ringan sahaja, ringankan. Anna lahum ajran, ajran. 1 2 3. Anna lahum ajran. Okey. Ajran, ra berbaris atas tanwin. Okey, tanwinnya perlu ditebalkan juga. Okey. Ron, R O N, ron. Cuma dia ra tebal, R R O N. Ajran. 1 2 3. Ajran, ron. Cuba. Tak nak bunyi satu, tak nak bunyi ran, R-U-N, ran, tak nak. Satu lagi tak nak bunyi, dia sebut ron tapi ron ni ron, ajron, ajron, nipis. Tebal lagi. Ajron, ajron. 1 2 3. Good. Ajron ha, ajran ha. Okey, jelaskan ron, kemudian masuk ha, hasana. Anna lahum ajran hasana. Ajran hasana. Okey, good. Okey, belah kanan saya. Standby. Anna lahum ajrun hasan. 1 2 3. Okey, belah kiri. 1 2 3. Okey, good. Masya-Allah. Ya. Bila tinggal ramai-ramai ini betul semua. Bagus saja. Tak apa. InsyaAllah, mudah-mudahan baik. Okay. At least dapat. Okay, kita ulang balik daripada ayat pertama sampai ayat kedua. Tuan-tuan kita tak kata apa, biar lambat pun tak apa tuan-tuan. Kita dapat satu persatu kupasan dia. Mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit tu kita sempat nak catch up balik, dan juga kita sempat nak masukkan slang ataupun lahjah tu, logat tu. So dapat satu. Lambat tak apa tuan-tuan. Daripada kita cepat, takut kita tertinggal, takut satu lagi terkejar-kejar apa yang kita belajar ni. Kita nak quality tuan-tuan. Kita belajar nak quality, bukan quantity saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Okey, bagi yang tak cukup nafas boleh berhenti pada kitab. Yang cukup nafas habiskan terus lebih baik. Okey, cuba yang panjang habiskan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okay, baik. Okay, jadi konsep belajar memang perlu lambat tuan-tuan ya. Tak apa. Nanti apabila untuk bacaan harian, bacaan kita punya amalan, lajukan tuan-tuan, sebab tuan-tuan dah belajar bagaimana sebutan tajwidnya. So dibolehkan untuk laju. Apabila belajar begini, cara yang terbaik iaitu perlahan-lahan. Itulah bacaan yang apabila dikatakan warattilil Qur'ana tartila ataupun warattalnahu tartila, dan sesungguhnya Quran itu diturunkan secara tartil, satu persatu. Apabila diturunkan pada Nabi SAW pun satu persatu, slow bacaan dia, satu persatu, bukannya laju terus, tak ada. Jadi Nabi SAW menerima bacaan ataupun wahyu itu, ayat Quran turun satu persatu. Jadi beginilah keadaan yang terbaik bacaannya, supaya apa? Pembelajar ataupun orang yang belajar dapat mendengar ataupun dapat mengikut satu persatu dan mudah untuk masuk. Baik, sambung. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. InsyaAllah disambung pada ayat yang ketiga pada sesi akan datang. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri, mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang lain. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.